Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar? Okey, ini kita masuk ke dalam kursus DSA 1144, Keselamatan, Kesihatan dan Pemakanan Kanak-kanak. Sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey, pelajar, mari kita tengok apa yang akan kita pelajari untuk topik kali ini. Okey. Tajuk yang pertama adalah pengenalan aspek keselamatan dalam pendidikan awal kanak-kanak. Apa yang kita nak tengok adalah keperluan peralatan keselamatan di taska dan tadika serta pemilihan perabot peralatan dan bahan pembelajaran. Okey. Apa yang dikatakan dengan peralatan keselamatan ni? Peralatan keselamatan adalah alat yang boleh membantu kita bila berlaku sebarang kemalangan untuk mengawal serta mengurangkan kecelakaan dan kemudaratan. Okey. Mari kita lihat peralatan-peralatan keselamatan yang perlu ada di taska dan tadika. Okey, yang pertama adalah safety gate, iaitu pagar keselamatan. Yang kedua, penutup bucu meja, okey, untuk bucu-bucu yang tajam. Yang ketiga, alat pemadam api, okey. Yang keempat adalah penggerak api. Penggerak api ni ada beberapa jenis ya. Yang macam saya tunjuk ni, dia mengesan asap. Dia ada juga yang mengesan haba. Okey. Dan yang kelima adalah CCTV. Yang keenam adalah peti pertolongan cemas dan yang terakhir adalah pelan kebakaran. Okey, apa fungsi peralatan keselamatan? Pagar kanak-kanak digunakan untuk menyekat laluan untuk mengelakkan bayi dan kanak-kanak masuk ke kawasan yang tak sepatutnya seperti tangga, laluan ke dapur ataupun laluan di pintu utama. Penutup bucu kita gunakan untuk melindungi bucu-bucu meja ataupun lain-lain bahagian yang tajam. Okey, CCTV pula kita gunakan sebagai video kamera untuk menampilkan ataupun merakam sesuatu gambar pada waktu dan tempat di mana peringkat tersebut terpasang. Penggerak api, okey, penggerak api dia sama ada untuk mengesan haba ataupun asap apabila berlaku kebakaran awal. Yang kelima, alat pemadam api digunakan untuk memadamkan api yang baru mula terjadi. Bila api dah mara, alat pemadam api yang terdapat pada kita dah tak dapat membantu untuk memadamkan kebakaran. Okey, yang keenam adalah peti pertolongan cemas. Okey, peralatan yang terdapat untuk memberi rawatan awal perubatan kepada mangsa kemalangan. Dan yang terakhir adalah pelan laluan kecemasan yang disediakan untuk digunakan ketika berlakunya kebakaran. Okey, penting pelan ini untuk kita bersedia untuk kita merancang jika berlakunya kecemasan. Okey, seterusnya kita lihat kepada pemilihan perabot, peralatan dan bahan pembelajaran. Okey pelajar, sekarang kita tengok kepada pemilihan perabot. Okey, pemilihan perabot kita boleh tengok yang pertama di bahagian ruang aktiviti. Okey, secara umumnya kita boleh lihat pemilihan kerusi dan meja yang sesuai mengikut ketinggian kanak-kanak. Okey, lebih baik ataupun kalau kata sesebuah taska atau tadika ada bajet lebih, kita boleh sediakan kerusi dan meja yang boleh dilaras apabila kanak-kanak membesar mengikut umur. Jadi kita boleh laras ketinggian kursi dan meja. Kemudian yang ketiga adalah
rak-rak yang kukuh dan tidak mudah jatuh apabila dipanjat oleh kanak-kanak. Jadi kita tahu secara lahiriah fitrahnya kanak-kanak ni adalah sangat aktif, okey. Jadi dia bukanlah kita menggalakkan kanak-kanak tu memanjat, tapi kita tahu macam mana pun dia akan cuba memanjat. Okey, mungkin dia lebih nak ambil buku ataupun nak ambil bahan atau peralatan yang lebih tinggi sikit, dia akan pijak sikit rak tu. Okey, benda-benda macam tu kita dah agak akan terjadi. Jadi pastikan rak yang kita pilih tersebut adalah kukuh dan tidak mudah jatuh apabila dipanjat. Okey, lebih baik lagi rak-rak tersebut kita tampalkan ataupun kita lekatkan di dinding. Okey. Yang seterusnya, yang keempat, tiada sudut tajam ataupun bucu tajam. Okey, kalau kata terdapat bucu-bucu tajam, macam biasa kita alas dengan alas bucu, ya. Okey, dan yang terakhir adalah perabot yang kita gunakan tu pelbagai bentuk dan menarik serta ceria. Okey, sekarang perabot dah pelbagai warna, pelbagai bentuk. Okey, jadi kanak-kanak dia akan bersemangat, dia kata kelas dia cantik sangat. Okey, dia suka meja dia. Dia masuk, dia nampak satu suasana yang baru, yang ceria, yang boleh membuatkan menimbulkan mood dia untuk memberi tumpuan ketika pembelajaran. Okey, itu kita tengok pada ruang aktiviti. Untuk ruang tidur, kita tengok pula perabot pada ruang tidur. Saiz katil yang sesuai untuk bayi dan kanak-kanak. Macam mana yang dikatakan sesuai? Okey, untuk bayi lebih sesuai kita gunakan baby cot. Okey, dia ada penghadang untuk bayi tersebut. Mungkin bayi tu dia tidur bergolek-golek, okey, ataupun dia nak memanjat-manjat. Okey, jadi dengan ada penghadang di baby cot tu dapat membantu untuk bayi tersebut tidur dengan lebih selamat. Untuk kanak-kanak macam mana pula kita nak guna? Okey, lebih sesuai katil yang agak rendah. Jangan terlalu tinggi. Macam kat rumah kita pakai apa? King lah, single lah, queen lah, kan. Okey, untuk taska ni sesuai molek-molek je dengan saiz kanak-kanak. Okey, rendah, tak perlu kanak-kanak tu nak memanjat-manjat, dia boleh terus tidur. Okey, ataupun kalau tak ada katil, kita sediakan pelantar. Okey, bagi ada ruang antara lantai dan tempat alas tidur kanak-kanak tu, kita sediakan pelantar. Macam di bengkel kita boleh lihat kita ada pelantar ataupun pentas sikit untuk kanak-kanak tidur. Okey, kalau kita sediakan tempat yang macam tu lebih mudah lah. Okey, kita hanya perlu lapikkan tilam saja kepada kanak-kanak untuk tidur. Okey, yang ketiga, pastikan kukuh apabila dipanjat oleh kanak-kanak. Okey, kalau jenis kain dah lama-lama sekali tu kita tengok sama ada dia mereput ataupun tidak. Okey, kalau reput kita tukar dengan kain yang alas yang baru. Okey, kita tengok dah patah ke tidak katil tersebut, ya. Okey, yang keempat, tidak mudah patah dan koyak, macam saya sebut tadi, ya. Dan yang kelima, tilam, bantal, alas tempat tidur, sarung bantal dan selimut yang kita sediakan ataupun yang disediakan oleh waris perlulah bersih dan sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak. Okey, masa dia bayi tu mungkinlah alas tidur dia sesuai untuk bayi. Okey, bila dia dah besar, dah toddler sikit, besarkanlah alas tidur dia. Janganlah guna yang masa baby newborn tu. Okey, ini bila dah besar masih guna yang kecil, lapik kepala je, badan dah tak muat, dah lepas atas lantai. Kesian kat kanak-kanak tersebut. Okey, jadi pastikan peralatan yang kita gunakan, bantal, tilam, alas tempat tidur dan sebagainya tu daripada bahan-bahan yang mudah dicuci. Okey, kalau kata lekat kotoran mudah kita nak cuci, kalau kata kanak-kanak terberak atau kita kencing ke atas tempat tidur tu, mudah untuk kita angkat, untuk kita basuh dan jemur dan sebagainya. Okey, dari segi bahan kita tengok kat sini, berbanding plastik dan besi, lebih baik menggunakan perabot dan kelengkapan daripada kayu ataupun fiberglass. Okey, dia lebih tahan, lebih ringan dan lebih praktikal untuk kita simpan dan alihkan selalu. Sebab kita kadang-kadang kita nak situlah ruang untuk kita beraktiviti, dan masa nak tidur kita nak sediakan di situ. Jadi perabot tersebut perlu sentiasa digerakkan. Okey, jika kita guna jenis yang berat,
sangatlah memberi bebanan kepada pengasuh juga. Okey, selain itu pastikan perabot yang kita pilih perlulah mudah dibersihkan, dicuci ataupun dibasmi kuman dan sentiasa dalam keadaan bersih. Okey, kalau kita beli tu janganlah, pastikan yang berkualiti. Sebab hari-hari kita kena bersihkan, kena lapkan, kena basmi kuman. Janganlah sat lagi dah guna seminggu kembang habis kan peralatan tersebut, ataupun turun warna, ataupun dah mereput. Okey, pastikan kita memilih bahan yang berkualiti. Okey, seterusnya kita tengok kepada peralatan dan bahan pembelajaran. Okey, berhati-hati dengan alat mainan yang mempunyai sisi dan hujung yang tajam, komponen kecil, bunyi yang kuat dan boleh bergerak. Okey, sebab apa? Sebab kanak-kanak ni perasaan ingin tahu dia sangat tinggi. Okey, masa ni dia hairan, dia tengok kenapa dia lekat kat sini, kenapa dia boleh pusing, kenapa itu ini semua dan sebagainya. Jadi dia rasa dia nak buang, dia nak korek dan sebagainya. Okey, kadang-kadang bila kita terlepas pandang dia dah dapat tu, dia cuba pula nak masukkan dalam lubang hidung lah, lubang telinga lah, masuk dalam mulut lah. Jadi jika kita menggunakan alat-alat mainan tersebut, pastikan sentiasa dalam pengawasan pengasuh ataupun pendidik. Okey, macam pensel, okey, dah asah tajam-tajam tu, pastikan kanak-kanak tidak bergurau senda dengan rakan-rakan. Okey, pastikan alat permainan tidak terlalu berat dan besar sebab akan membahayakan keselamatan kanak-kanak. Okey, sesuailah dengan keadaan permainan yang nak digunakan. Okey, kalau kata kita nak gunakan kereta tolak, pastilah kena berat sikit, bukannya ringan bila kanak-kanak tu naik jatuh terbalik. Okey, maknanya kat sini bersesuaian. Kalau kata alat permainan yang berat tu bersesuaian dengan dia, kalau yang untuk dia angkat, untuk dia bawa, untuk dia main, bersesuaian dengan kanak-kanak tersebut. Okey, pastikan saiz alat mainan kecil, sekurang-kurangnya 1/1/4 inci untuk menghindarkan dari tertelan. Maknanya alat permainan tersebut jangan kurang daripada 1/1/4 inci. Okey, sebab kita nak elakkan macam saya kata tadilah, dia suka mencuba. Okey, sat lagi dia dah dapat bawa keluar, ataupun alat mainan tu memang jenis kecil, dia bubur dalam lubang hidung. Tengok-tengok tersangkut, dah sepasal pula nak kena bawa ke klinik. Okey, jika alat mainan tersebut jenis pull toy, okey, jenis tarik, jenis mainan tarik-tarik tolak tu yang bertali, pastikan tali tu tak lebih panjang 12 inci. Okey, panjang tali tu jangan lebih daripada 12 inci untuk memudahkan kanak-kanak mengawal permainan tersebut. Kalau terlalu panjang, okey, tali tersebut mungkin akan bersimpul, mungkin boleh membuatkan kanak-kanak tersadung dan sebagainya, jatuh pula. Okey, yang kelima, alat permainan perlu dibersihkan sekurang-kurangnya sekali setiap hari. Okey, bila dah habis dia main tu, ataupun dah sampai waktu sebelum balik tu, okey, kita kutip alat permainan tersebut, kita bersihkan. Okey, kena bersihkan untuk menjaga kebersihan, untuk mengelakkan pembiakan kuman-kuman yang kita tak nampak. Okey, yang keenam, pastikan baca maklumat keselamatan pada label alat permainan ataupun bahan pembelajaran tersebut. Okey, ini lebih kepada macam color, macam play-doh dan juga alatan-alatan permainan yang lain. Okey, kalau dia tulis non-toxic, sesuai untuk kanak-kanak. Kita elakkan daripada penggunaan alat permainan yang tidak diberi jaminan keselamatan. Okey, tengok kalau kata di alat mainan tersebut dia kata recommended for children under 3 years old. Okey, boleh digunakan untuk kanak-kanak bawah 3 tahun. Okey, kalau dia kata untuk 6 bulan ke bawah, 6 bulan ke atas, 3 tahun ke atas, sila patuhi arahan keselamatan tersebut. Okey, yang ketujuh, pastikan peralatan yang dipilih tidak bertoksik, bersih dan memiliki tarikan deria seperti warna, tekstur dan bau yang menarik. Okey, janganlah bau yang busuk, okey, ataupun dan pastikan pelbagai tekstur, okey, sebab kita nak merangsang perkembangan
menyeluruh kanak-kanak dan bayi tersebut. Okey, seterusnya bahan kita tengok. Pastikan bahan yang kita beli seperti alat tulis, Play-Doh, warna air dan lain-lain jenis yang tidak bertoksik. Okey, pastikan jangan kita main beli murah kita boleh beli. Kita kena baca. Okey, baca arahan keselamatan. Kalau tak ada, jangan beli. Maknanya tak ada jaminan keselamatan. Okey, pastikan sebab kita nak jaga, kita nak jadi tadika yang baik, yang menjadi tempat yang selamat untuk kanak-kanak. Jadi, apa bahan peralatan yang kita sediakan? Perlulah semuanya yang diberi jaminan keselamatan. Yang kedua, baca label dan elakkan dari membeli alat-alat kosmetik mainan jika mengandungi xylene, toluene atau dibutyl phthalate. Okey, pastikan alat-alat kimia tersebut tidak digunakan pada alat kosmetik mainan kanak-kanak. Okey, bahan yang digunakan haruslah tahan lasak, tidak mudah patah dan koyak. Okey, jadi periksa dulu bahan yang kita nak gunakan, peralatan yang kita nak gunakan. Okey, yang keempat, penggunaan bahan daripada sumber semula jadi sangat-sangat digalakkan sebab ia adalah lebih selamat. Okey, contohnya kita guna barang-barang dapur untuk bagi kanak-kanak kenal rasa masam, manis, masin. Kita guna garam, asam jawa, gula. Okey, kalau kata pewarna, okey, lebih baik kita gunakan untuk warna biru, bunga telang, okey, daun pandan untuk warna hijau, buah labu untuk warna kuning. Kalau kata nak oren-oren sikit, kita boleh campurlah kunyit tu dengan kapuk sikit. Nampaklah macam oren-oren nak merah sikit. Jadi kita boleh bereksperimen, lebih selamat kalau kanak-kanak tu termakan ataupun pewarna semula jadi ni kalau terlekat kat tangan pun dia nak makan balik ke dia nak apa, tak memberi tindak balas kimia. Okey, kita kena ingat walaupun dikatakan pewarna sintetik makanan tu adalah selamat, tapi tetap memberi kesan sampingan kepada kanak-kanak. Okey, kajian yang dibuat, pewarna-pewarna tersebut boleh menyebabkan kanak-kanak ini mengalami hyperaktif. Mungkin kata hari tu dia terlebih aktif. Okey, mungkin biasa ke cuba awak tengok bila kanak-kanak tu dia makan, biasa kita kata makan manis kan, okey, dia akan lebih aktif. Sama juga macam pewarna-pewarna makanan tersebut. Okey, yang terakhir, penggunaan bahan yang agak berbahaya perlulah dengan pemantauan dan pesanan daripada pendidik. Contohlah kita nak buat eksperimen, kita ada guna bahan-bahan yang agak memberi kesan ataupun agak berbahaya sikit. Okey, jadi kita kena bagi arahan yang jelas kepada kanak-kanak dan terangkan peraturan-peraturan untuk menjalankan aktiviti tersebut. Okey, setakat itu saja dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian para pelajar semua. Jika ada masalah boleh berhubung terus dengan cikgu. Okey. Sebelum kita menamatkan pembelajaran kita tutup kelas kita dengan bacaan tasbih, kafarah dan surah wal as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.